Bab 5. Kaedah fiqh dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Ahli kumpulan yang terdiri daripada Muhammad Arif bin Yazid, Muhammad Amirul Ashraf bin Razali dan Muhammad Ali Fikri bin Abdullah. Kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan. Musakah atau kesukaran yang dimasukkan dalam kaedah ini adalah merujuk beberapa keadaan kesukaran yang melampaui tahap kebiasaan bagi manusia normal. Ada beberapa sebab kesukaran dan kesusahan yang dapat meringankan pelaksanaan hukum syarak. Antaranya ialah musafir, sakit, dipaksa, lupa, jahil, perkara yang tidak dapat dielakkan dan mengalami kesukaran. Kaedah ini dijelaskan bahawa apabila terdapat sesuatu kesusahan atau kesukaran yang diterima syarak dalam melaksanakan perintah Allah, maka dibolehkan untuk berbuat sesuatu yang lebih ringan atau mudah. Basic 1. Seseorang yang sakit dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu, dia boleh baring. Solat sambil duduk. Keadaan duduk adalah seperti duduk antara dua sujud, menghadap kiblat, niat, takbir. Sujud dan duduk tahiyat awal akhir adalah sama seperti solat biasa. Rukuk dilakukan dengan menundukkan kepala sehingga kedudukannya bertentangan dengan tempat sujud. Iktidal boleh dilakukan dengan mengangkat kepala tegak semula dan akhir sujud seperti biasa. Sandaran daripada Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185, maksudnya dengan ketetapan yang demikian itu Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Ayat di atas menjadi bukti bahawa Allah SWT sama sekali tidak akan mewajibkan sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan oleh setiap hamba-Nya. Oleh itu, Islam akan memberi jalan keluar bagi mengelakkan kesukaran tersebut. Kesukaran yang boleh menjadi sebab berlakunya kemudahan dan keringanan. 1. Kekurangan merujuk kepada kewarasan kanak-kanak dan orang yang tidur sehingga sedar. 2. Jahil ialah bilangnya kewarasan biasa dan sesuatu keadaan tidak tahu perkara sebenar dan diketahui selepas perkara tersebut berlaku. 3. Orang yang diuji dengan sakit dibenarkan untuk bertayamum dan dibenarkan solat dalam keadaan duduk. 4. Orang yang bermusafir dibenarkan untuk menyempurnakan kewajipan sekiranya timbul kesukaran dapat melakukan solat qasar dan jamak. 5. Orang yang terlupa melakukan sesuatu larangan dianggap tidak berdosa seperti makan, minum, melakukan hubungan suami isteri pada siang hari bulan Ramadan. Yang keenam, paksaan yang diterima bagi melayakkan seseorang gugur memikul tanggungjawab dalam agama adalah untuk menyelamatkan agama, nyawa dan lain-lain. 7. Umumul balwal, perkara yang diterima umum dan dimaafkan bila berlaku, contoh percikan tanah merah di pakaian. Konsep rukhsah, kelonggaran yang dibenarkan oleh syarak. 1. Pengguguran kewajipan seperti tidak wajib menunaikan solat Jumaat kerana sakit dan tidak perlu qada solat bagi perempuan yang diradangi haid dan nifas. 2. Pengurangan ibadah seperti mengurangkan bilangan rakaat solat fardu daripada 4 kepada 2 rakaat ketika bermusafir. Yang ketiga, keringanan dengan menggantikan cara bersuci seperti menggantikan wuduk dan tayamum. 4. Mendahulukan solat fardu sebelum waktunya kerana kesukaran seperti jamak takhir. Yang kelima, melewatkan solat fardu selepas waktunya kerana kesukaran seperti jamak takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang perkara penting yang perlu menjadi perhatian bagi saintis, teknologi dan jurutera dalam merujuk syarat rukhsah. Barang kesukaran yang berlaku dalam proses penyelidikan hendaklah dirujuk kepada syarat-syarat rukhsah terpakai. Pertimbangan untuk mencipta sesuatu bagi kepentingan manusia haruslah menjadi keutamaan untuk menggunakan konsep rukhsah. Dan untuk menggunakan kaedah ini berlaku apabila suatu tujuan yang sangat diperlukan oleh manusia di dunia terhalang oleh suatu kesukaran atau kepayahan. Status kebenaran untuk menggunakan segala bentuk keruksahan adalah berkuasa selama mana kesukaran tersebut.
Kaedah ini bukan diambil mudah untuk menghalalkan segala bentuk rukhsah sebelum pelbagai pilihan diambil bagi mengelakkan atau mengatasi kesukaran tersebut. Keluasan pemakaian kaedah ini tiada had dan sepadan waktu. Keutamaan hanya diberikan kepada kes-kes yang boleh memudaratkan agama, nyawa, akal, maruah, keturunan dan harta manusia. Kejujuran dan kebertanggungjawab yang maksimal diperlukan oleh saintis, teknokrat dan jurutera dalam menjalankan peranan mereka. Hikmah rukhsah dalam kehidupan seharian mengikut syarak. Penting kerana ia membuktikan agama Islam itu mudah kerana memberikan kelonggaran kepada orang-orang tertentu dalam tempoh masa dan had yang ditetapkan. Selain itu, rukhsah ini membantu umat Islam melakukan ibadat dalam apa jua keadaan seperti dalam keadaan sakit. Rukhsah ini juga menunjukkan bahawa Allah SWT menyayangi hamba-Nya kerana umat Islam mendapat kelonggaran dalam melakukan ibadah pada tempoh dan had tertentu. Kesimpulan, Islam penuh dengan rukhsah yang mempunyai ruang yang amat luas serta universal kerana konsep rukhsah sangat sesuai dengan segala situasi dan berkembang sesuai dengan peredaran zaman. Untuk seorang individu Muslim itu mengamalkan rukhsah dalam keadaan sebegini, dia wajib tahu apakah yang dibolehkan, apakah yang dimaafkan dan sekadar mana kebolehan dan kemaafan itu diberikan. Dalam erti kata lain, sengaja atau tidak sengaja merupakan tali pengukur di sisi Allah dan menerima perbuatan seorang itu dalam keadaan darurat atau kesusahan yang dihadapinya. Dalil kuat yang dijadikan itu batu pengukur perbuatan seorang itu adalah niat. Sekian, terima kasih.